Satu lagi perkara yang perlu kita faham adalah kedudukan pembesar China ketika pemerintahan. Ini mungkin kita boleh ambil contoh dinasti Ming. Ini kita nak menjelaskan tentang kedudukan pembesar. Apa yang dikatakan sebagai kedudukan pembesar? Itu di mana beradanya pembesar itu. Dari segi kedudukannya, iaitu jawatannya dan fungsi atau peranan yang dimainkan. Contoh, bagi pembesar yang berjawatan, governor, itu kedudukan yang besar di peringkat wilayah. Ini ataupun tertinggi di peringkat wilayah. Governor peranannya mentadbir wilayah, menjaga urusan pentadbiran wilayah, menjaga keamanan dan ketenteraan, serta mengutip cukai untuk dihantar kepada kerajaan pusat di Peking. Kedudukan pembesar yang kedua adalah pegawai-pegawai daerah ataupun pembesar daerah. Bendahari-bendahari, peranan mereka adalah sebagai bendahari, iaitu bendahari amal di wilayahnya. Ini yang tugasnya mengutip perbendaharaan, menguruskan cukai dan sebagainya. Jadi satu lagi pegawai daerah ini juga merupakan hakim, ketua hakim. Ini yang mengawal undang-undang jenayah dan bidang kuasa rayuan di peringkat daerah. Satu lagi pegawai ini juga bertanggungjawab perkara-perkara berkaitan dengan jenayah, mengawal garam dan juga pegawai-pegawai bijiri ataupun berkaitan dengan hasil-hasil tanam. Satu lagi adalah pegawai yang dipanggil Tao Tai. Itu pegawai yang ditugaskan di kawasan khas untuk membantu raja dalam pemerintahan dan pentadbiran. Yang satu lagi adalah ketua jabatan. Ketua jabatan juga mempunyai kedudukan sebagai pembesar di China. Tugasnya adalah memainkan peranan sebagai pentadbir jajah. Dan kalau kita lihat dari segi kedudukan itu, Maharaja China telah mewujudkan, misalnya semasa dinasti Ming, Maharaja Ming telah mewujudkan 15 wilayah dan membentuk jawatan pembesar seperti wilayah diketuai oleh seorang gubernur, daerah terdiri pada ketua bendahari dan juga ketua hakim. Di kawasan-kawasan daerah bawah daripada daerah ataupun lingkungan yang lebih besar yang dipanggil lingkungan ataupun provinsi yang lebih luas dipanggil Tao Tai. Ini itu kawasan-kawasan khas yang diwujudkan oleh Maharaja untuk mentadbir urus kawasan tersebut. Ini kawasan-kawasan yang diberi peruntukan khas ini kepada pegawai ini yang dipanggil Tao Tai. Dan yang keempat adalah ketua jajahan atau ketua pentadbir yang mentadbir jajahan. Jadi ini 4 bentuk jawatan pembesar. Ini yang menunjukkan kedudukan dan peranannya ini dalam pemerintahan, khususnya semasa dinasti Ming. Ini kita ambil contoh dalam dinasti Ming. Jadi semasa dinasti Ming ini, bagaimana kedudukan pembesar itu ditentukan oleh Maharaja adalah berdasarkan kepada sistem peperiksaan awam. Ini yang menjadikan ajaran klasik Confucius sebagai elemen utama. Dan mereka yang ingin memasuki peperiksaan perlu bermula daripada peperiksaan tempatan. Ini daripada daerah, negeri sampailah ke peringkat pusat di Maharaja. Ini di istana Maharaja. Okay, jika mereka lulus akan masuk ke peringkat seterusnya. Ini daripada kampung tadi pergi mewakili daerah, wilayah dan seterusnya peringkat negeri. Dan mereka yang lulus peperiksaan awam akan diserap menjadi pembesar di China. Itu cara bagaimana pembesar itu dipilih. Ini berdasarkan kepada kejayaan mereka dalam menduduki peperiksaan awam China. Jadi mereka ini dipanggil golongan terpelajar ataupun sarjana. Dia mempunyai darjat yang paling tinggi dari segi hierarki masyarakat. Jadi golongan ini dipilih oleh pegawai kerajaan berdasarkan tahap peperiksaan awam yang mereka lulus. Ini peperiksaan ini bertujuan memilih golongan sarjana yang layak memegang jawatan pegawai dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi mereka yang lulus peperiksaan awam bermakna mereka mempunyai tiket ataupun anak kunci kepada kekayaan dan pangkat rasmi yang sangat penting. Jadi lulus peringkat daerah, negeri, masaan itu adalah melambangkan jawatan akan bersandar. Ini jika mereka lulus di setiap peringkat tersebut. Dia lebih tinggi kelulusan itu, mereka akan mendapat jawatan yang lebih besar dan mereka akan berkhidmat untuk Maharaja. Golongan terpelajar ataupun scholar
ini yang lulus PES awam tadi akan ditempatkan di kementerian penting. Ini melibatkan dari segi penggubalan dasar. Itu menganggotai Imperial Secretariat yang bertanggungjawab membuat dasar negara dan Imperial Chancellery ini yang bertanggungjawab dalam membina sesuatu dasar. Ini adalah dua jawatan yang penting dalam dua sekretariat, dua Imperial Secretariat ini. Jadi pemilihan pembesar lebih mementingkan pendidikan Confucius berbanding dengan mereka yang mempunyai latar belakang ketenteraan. Jadi golongan tentera menjadi pendukung kepada kewujudan dan kedudukan seseorang maharaja. Satu lagi ciri besar seorang pembesar itu dalam melaksanakan amanah iaitu mandat dari syurga, maharaja amat bergantung kepada kekuatan angkatan tentera. Oleh itu jawatan ketua tentera sering mendapat tempat istimewa dalam kerajaan. Jadi sejak sekian lama pasukan tentera bertindak sebagai sebahagian daripada sistem pentadbiran dan pemerintahan Maharaja Cina pada waktu ini. Jadi selain daripada kalangan tentera, pembesar wilayah juga dilantik dalam kalangan bijak pandai ataupun sekolah ataupun jentera. Jadi dasar ini dilaksanakan di peringkat wilayah oleh pembesar bawahan dalam jabatan hal ehwal negara. Mereka akan berperanan mengikut fungsi 6 jabatan seperti jabatan kaki tangan, jabatan upacara, jabatan tentera, jabatan kehakiman dan juga jabatan kerja awam. Zaman dinasti Song, pegawai-pegawai kerajaan telah memainkan peranan dalam sistem pentadbiran sehingga mudah bagi pemerintah Cina menguasai wilayah-wilayah di selatan Cina. Zaman dinasti Tang pula memerintahkan supaya pusat dengan sistem yang lebih seragam. Ini dinasti Shang, maharaja memerintah secara berpusat dengan sistem yang lebih seragam. Zaman dinasti Ming pula berlaku lagi perubahan. Di mana Maharaja Ming telah membagikan wilayah-wilayah Cina kepada 15 wilayah. Dalam wilayah terdapat unit yang lebih kecil iaitu prefecture, jabatan dan juga daerah. Di mana ketua wilayah dipanggil pesuruh. Dibantu oleh ketua wilayah, pembantu ketua wilayah, pesuruhjaya hakim dan komander tentera wilayah. Zaman dinasti Qing pula pentadbiran wilayah dibagi kepada provinsi, sirkuit, prefecture dan daerah. Jadi nama-nama dan juga jabatan ataupun agensi yang diwujudkan untuk membantu maharaja dalam pemerintahan dan pentadbiran itu bergantung kepada maharaja yang memerintah di negara China. Ini dalam menentukan jawatan, memberikan jawatan dan dibantu oleh pembesar untuk mentadbir urus negara dan memerintah bagi pihak